Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Terima kasih kerana bersama saya. Saya Muhammad Amri bin Mansur akan mengendalikan perkongsian Back to Basic Excel Tips dan Tricks edisi 2021. Okey, diharapkan tuan-tuan saudara-saudari telah mendownload tutorial yang saya bagi link, jadi untuk memudahkan pembelajaran seterusnya. Okey, seterusnya diharapkan tuan-tuan telah saudara-saudari telah pun download zip file yang saya sediakan. Kemudian kembangkan dan unzip, dan di dalam tu dia akan ada dua folder lain yang berbeza. Dan untuk siri pada kali ini kita akan siri Back to Basic ni saya akan membincangkan file berdasarkan file yang inilah, yang tricks of Excel function ni. So bila dah expand, double click. Jadi di muka di steps file Excel ni, saya ada di bawahnya ada beberapa tab sheet. Jadi kita akan mulakan dengan yang paling mudah sekali, iaitu dia beri muka surat depan. Saya telah aturkan tutorial saya ni kepada yang paling perlu diketahui, yang paling mudah, paling asas, dan daripada mudah seterusnya terus kepada yang paling susah dan juga better to know. Okey, bagi saya tekankan setiap kali bila nak buat file Excel, komputer kena set yang sama. Okey, maknanya UK setting. Kerana UK setting, date dia ialah day, month dan year. Setting dia. Kalau komputer kita menggunakan English US, setting dia akan terbalik dan menyusahkan kita pada bila masa kita bertukar-tukar file antara kawan-kawan. Mungkin US menggunakan month, day dan year. So ini yang kita nak elakkan. Bila kita bertukar, bila kita key in, akan ada menghasilkan problem pada file kita. Jadi caranya ialah pergi kepada ni, Start, Control Panel, cari Regional Setting dan set kepada UK lah, ataupun Malaysia. Jadi dia akan semua setting ni sama, standardized, dan bila kita key in date dalam kita punya Excel, kita akan ada satu nomenclature ataupun satu standard yang sama. Nanti tak nak kita ada calculation yang menggunakan date, akan menyebabkan susah dan lari-lari. Okey, itu yang pertama yang saya minta. Yang kedua, paper setting. Paper setting kena pergi kepada control device ni. Dia ada beberapa cara biasanya. Pergi cari pada default punya setting, default printer. Di sini default printer anda boleh double click dan juga set printer tu kepada A4. Okey, kalau ada dia punya preference dia tu, kena set ikut inilah, ikut komputer tuan-tuan saudara-saudari sekalian lah. Dan saya mencadangkan juga tuan-tuan install, tuan-tuan perempuan, saya juga mencadangkan tuan-tuan install Primo PDF. Google cari ini supaya tuan-tuan boleh print dokumen Excel ke Word ke di dalam PDF. Dan ini sebenarnya dah berpuluh tahun saya gunakan Primo PDF ni tanpa ada masalah. Dia straightforward. Jadi memang saya suggest lah Primo PDF ni untuk print terus direct ke PDF. Okey. Seterusnya, scaling between font size.
Excel ni dia bersifat scaling. Maksudnya saya suggestkan font standardiskan kepada font yang biasa nak digunakan, sama ada gunakan font yang standardised untuk kegunaan biasa ialah 10 ataupun 11, supaya bila kita print nanti dengan print area dan sebagainya, nanti benda tu sebenarnya tidak akan mengganggu. Jadi set komputer tuan-tuan ni by default is 11. Okey. Selepas tu nanti bila masa nak page print, kalau tuan-tuan menggunakan font 11 sebagai default, page print yang paling kecil saya suggestkan ialah, kalau bila masa kita belajar nanti, ialah 60, paling kecil boleh pergi, tuan-tuan boleh pergi nanti bila masa nak print ialah nanti boleh sikit ialah 65% sini. Paling kecil 60% yang boleh dibaca lah oleh mata yang biasa lah. Kalau kecil daripada tu, kadang-kadang kita dah tak boleh pergi. Dia macam AutoCAD-nya print out juga. Jadi set kebiasaan tuan-tuan perempuan dalam kegunaan harian ialah 11 font size. Untuk print, tuan-tuan tahu bila kalau paling kecil katakan 65% paling minimum, tu kira boleh size yang boleh dibaca oleh mata lah. Tu dia. Nanti bila no point, saya jumpa kadang-kadang ada dokumen orang yang tersalah buat, dia buat font sebesar-besar tu kan, tapi bila dia ada print setup dan sebagainya, ada kacau kat situ. So ni jadikan sebagai satu amalan. Okey. Poin keempat ialah, bagi saya ialah jangan gunakan merge cell yang keterlaluan. Okey, sebagai contoh okey, sebagai contoh dia, katakan kita ada dokumen, katakan kalau dokumen sini kita dah ada kita dah merge, yang tengah-tengah ni kita ada merge cell. Okay, kita merge. Okay, kita merge. Kadang-kadang kita dah tak boleh nak buat sorting pada data tu. Okay, kita akan ada error macam gini, kebiasaan. Jadi saya memang kurang gunakan merge cell. Jadi tuan-tuan puan faham. Jadi banyakkan elakkan, seboleh-bolehnya elakkan guna merge cell ni. Jadi kalau nak buka balik data, unmerge balik, ataupun kadang-kadang boleh gunakan format cell, buka balik merge ni, dan seterusnya barulah kita boleh, kadang-kadang kita boleh sort data tu. Okey, kalau kita nak sort dah boleh dah. Okey, itu tujuan saya mengelakkan guna merge cell ni sebanyak mungkin lah. Bukan sebagai disiplin saya lah. Saya jarang-jarang guna merge cell, tapi tahulah. Okey, poin yang kelima seterusnya ialah, jadikan satu amalan bila kita buat file, di bawah dokumen tu kita kena ada file name dan juga tab dekat footer. Kadang-kadang bila kita print, kita tak tahu kita bercuti ke apa ke. Bila kita print, orang dapat dokumen kita ataupun print out kita, dia tak tahu file tu kat mana, nak cari kat mana. Jadi jadikan satu kebiasaan, letak file ni dengan tab. Jadi ada beberapa cara. Caranya ialah, salah satu caranya ialah masa kita nak print tu, dekat print, page setup ni, kat CD, sama ada kita boleh pilih letak dekat header ataupun dekat footer. Jadi yang boleh pilih mudah lah, secara mudah pilih yang ni untuk file name, dan yang ni untuk type sheet. Okey, jadi dia akan keluar kat bawah sini. Jadi bila kita tak ada atau pergi bercuti, orang akan tahu kita file ni ialah file ni sekian, tab dia sekian. Jadi itu memudahkan orang jadi sebagai satu amalan lah. Okey, poin ke-6,
ada view. View ni saya biasa guna 2 saja. Okey, iaitu normal ataupun page break preview. Di semua di sini sama ada normal, untuk yang ni normal, dan page break. Nanti page break ni saya akan lebih mendalam terangkan. Kita boleh page break dekat mana kita nak page break. Kalau kita misalnya kita ada file dokumen yang banyak, kita boleh kita boleh adjust. Okey, preview kita, dan bila kita print dia akan area sini je. Okey, kalau tak nak gunakan page preview, page break preview, kita boleh gunakan normal. Okey, itu membantu. Jadi again, printing percentage yang saya advise paling minimum kalau tuan-tuan gunakan, tuan-tuan perempuan gunakan 11 size, 11 font size, paling minimum boleh pergi ialah sebanyak 65%, paling minimum. Jangan pergi daripada bawah daripada tu lagi. Itu sebab dia kita kena kena ada satu disiplin lah. Jadi memudahkan kita punya kerja seharian untuk akan datang. Okey. Untuk idea ketujuh ialah untuk zoom. Zoom in, gunakan pegang control, lepas tu scroll mouse. Jadi kita boleh dapat besar dan kecil. Okey, printing. Kita boleh gunakan portrait dengan landscape. Sama ada kita print, kita boleh select kat sini, print, portrait dan landscape. Kita untuk Excel, dia bergantung pada dokumen sebenarnya. Ada setengah dokumen kalau banyak kolom, dan kita boleh go for landscape. Kalau kita banyak row, dan kita akan go for portrait lah. Begitu. Manakala set print area, okey, point ke-9, set print area ni, saya jarang guna. Saya lebih kepada gunakan di page ni untuk saya punya manage print out tu. Tapi ada setengah orang dia suka guna. Jadi kadang-kadang kita terima dokumen daripada orang yang suka guna set print area ni, kita nak buang macam mana. Biasanya dia orang akan set. Kadang-kadang suka macam itu, dia set macam ni. Dia pergi pada page setup, set print area. Okey. Kadang-kadang orang akan suka dia buat macam ni. Jadi kalau kita tengok balik dekat print preview, dia akan ada kat sini je. Jadi kadang-kadang orang buat tapi dia tak tahu nak buka balik. Dia dah nak ni. Jadi kalau nak buka balik, pergi dekat ni print area dan clearkan balik semula. Jadi bila kita clearkan balik, jadi dia akan ambil the whole ni, dan baru kita boleh adjust balik accordingly lah area mana yang kita nak print. Okey. Kalau ni sekarang kita print sampai ke sini, kalau kita tak nak masukkan this 3 kolom, kita boleh kecilkan. Jadi dia akan print dekat sini saja, just nice. Okey. Dan poin yang ke-10 ni penting. Bila kita baru start belajar gunakan Excel atau apa-apa benda-benda dokumen dan kita baru newbie, prepare satu notebook yang kita akan jot everything, tips-tips yang kita belajari, baik daripada kawan-kawan kita ataupun daripada internet. Jotkan benda tu, kita tak ingat dah apa sebenarnya. Jadi kita senang jotkan semua tips tu dalam buku tu, buku logbook ke. Jadi orang boleh ajar kita sekali benda yang sama, ataupun mungkin boleh ulang kali kedua, kali ketiga, keempat, mungkin orang dah bosan nak ajar. Jadi jangan mengganggu ataupun harass orang yang sudi membantu kita. Jadi sediakan buku. Dan seterusnya saya harap tuan-tuan dapatlah download file zip saya. Saya dah sediakan. Okey, secara kesimpulannya, sesi pertama ni saya dah terangkan tentang computer setting. Kita kena guna Regina setting kita, cara macam mana, paper setting kita macam mana. Dan juga pada spreadsheet tu pun kita pernah ada juga, saya ajar juga pada untuk macam mana guna paper setting juga, font dan sebagainya. Dan seterusnya saya pentingkan kepada logbook untuk anda prepare. Dan jangan lupa download tutorial zip file supaya memudahkan anda dapat mengikuti apa yang saya ajarkan, tuan-tuan perempuan, adik kakak dan juga abang. Okey, jadi dengan itu sekian kita untuk sesi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.